Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kepada semua pelajar yang mengikuti PDPR Cikgu, untuk minggu ni kita akan masuk kepada apresiasi muzik, iaitu ensemble gamelan. Okey, sebelum kita mula, eloklah kita dulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbana alamin. Okey, jadi sambungan kita masih lagi di unit 1. Unit 1. Okey, jadi hari ini adalah apresiasi muzik. Okay, kita akan cuba habiskan untuk muka surat 14 sehingga muka surat 19. Okey, sekali dengan latihan lah. Cikgu akan bagi sekali dengan latihan. Okey, jadi eloklah kita terus mula. Okey, gamelan ialah sejenis alat muzik tradisional Malaysia yang mula berkembang di Pahang. Muzik gamelan dimainkan secara ensemble dengan menggunakan 7 alat muzik asas. Alat-alat itu terdiri daripada alat muzik ideofon dan membranofon. Kesemua alat muzik mempunyai peranan tertentu dalam ensemble gamelan. Sarung baron, sarung pekin, gambang kayu dan kromon memainkan melodi utama. Gendang memainkan rentak. Gong berfungsi sebagai penanda masa, sementara kenong berfungsi sebagai penanda frasa. Gamelan kini popular dipelajari di institusi pengajian tinggi dan sekolah-sekolah di Malaysia. Muzik gamelan sering dimainkan dalam majlis deraja, acara rasmi dan juga majlis keramaian. Okay, jadi secara asasnya, muzik gamelan ni adalah muzik tradisional Malaysia yang mempunyai 7 alatan utama. Okay, yang cikgu baca tadilah. Okay. Iaitu sarung baron, sarung peking, gambang kayu dan kromon memainkan melodi utama. Okey. Sementara gong pula adalah penanda masa dan kenong adalah berfungsi sebagai penanda frasa. Jadi kena ingat. Okey, jadi kalau kita tengok dia bagi tahu tadi untuk sama gamelan ni dia terpecah kepada dua. Okey, pecah kepada dua keluarga alat muzik. Okey, yang pertama adalah ideofon. Ideofon dan yang kedua adalah membranofon. Okey, mungkin ramai yang tertanya apa maksud ideofon dan juga membranofon. Okey, kita pergi kepada ideofon. Okey, kita tengok dulu keluarga alat muzik yang tergolong dalam ideofon. Okey, yang pertama adalah kromong, kenong, gong besar dan kecil, gambang kayu, sarung baron. Okey, keluarga yang kedua adalah membranofon, iaitu gendang. Okey, kalau kita tengok ideofon, ideofon ni jenis alat muzik yang diperbuat daripada tembaga ataupun kayu yang perlu diketuk bila dimain. Okey. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai ideofon. Okey, berbeza dengan membranofon. Okey, alat muzik yang mempunyai permukaan yang perlu diketuk ataupun dipukul untuk mengeluarkan bunyi. Okey, membran tu merujuk kepada kulit ataupun plastik. Okey, kalau gendang tu dia diperbuat daripada kayu dan kulit. Jadi permukaan gendang tu kita perlu tepuk untuk menghasilkan bunyi. Itu maksud membranofon. Okey, sedikit kita masuk kepada info muzik. Okay, antara lagu-lagu yang dimainkan dengan muzik gamelan ialah topeng, timang burung, togok, ayak-ayak, lambang sari, geliung, ketam renjong, nongga dan antawada. Okay, info muzik ni dia bagi tahu itu adalah senarai lagu-lagu tradisional yang dimainkan untuk alat muzik gamelan. Okey, untuk pengetahuan pelajar, gamelan ni adalah satu alat muzik tradisional yang ada lagunya tersendiri. Tapi pada waktu sekarang ni banyak lagu-lagu popular yang sesuai untuk telah dimainkan pada alat muzik gamelan. Tak semua lagu boleh main pada alat muzik gamelan. Kita tengok kenapa, nanti cikgu akan cerita kenapa dia tidak boleh mainkan semua lagu. Okay, seterusnya adalah info muzik. Klasifikasi Schacht Hornbostel.
Alat muzik tradisional terdiri daripada 4 kategori seperti membranophone, idiophone, chordophone dan aerophone. Okey, kalau tadi cikgu dah cerita tentang idiophone dan membranophone. Idiophone ni alat muzik yang diperbuat daripada tembaga ataupun kayu lah, yang perlu kita ketuk untuk menghasilkan bunyi. Kita gunakan mallet ataupun pengetuk. Kemudian membranophone ni diperbuat daripada plastik ataupun kulit. Permukaan, dia ada permukaan yang diperbuat daripada plastik. Contohnya drum lah. Drum diperbuat daripada plastik, kulit dia tu, permukaan dia tu. Okey, kalau gendang diperbuat daripada kulit. Jadi perlu ditepuk ataupun diketuk lah. Diketuk menggunakan stick ataupun pengetuk. Yang tu kita golongkan sebagai membranophone yang ada permukaan. Okey, berbeza pula dengan chordophone. Alat muzik chordophone ni diklasifikasikan alat muzik yang boleh menghasilkan chord. Okey, alat muzik yang boleh menghasilkan chord. Contohnya keyboard. Okey, keyboard, piano, gitar. Okey, untuk kita senang untuk kita senang ingat, kalau ingat chordophone, alat muzik yang boleh menghasilkan chord. Okey, berbeza pula dengan aerophone. Aerophone, aero maksudnya angin lah. Alat muzik yang perlu ditiup menggunakan pernafasan kita lah. Contohnya seruling, saxophone, trumpet. Itu adalah alat muzik aerophone. Okey, jadi hari ni kita dah belajar sedikit tentang keluarga alat muzik. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada alat muzik utama dalam ensemble gamelan. Okey, apa alat muzik yang perlu ada? Okey, alat muzik yang perlu ada dalam gamelan adalah, yang pertama sekali adalah gendang. Okey, gendang ni sebagai untuk menghasilkan rentak. Okey, untuk menghasilkan rentak. Seterusnya sarung baron. Okey, sarung baron kalau kita tengok, okey ni sarung baron. Okey, sarung baron ni dia di kategori pertengahan. Kalau kita tengok sarung pekin dan sarung baron sama sahaja, tapi sebenarnya dia berbeza dari segi saiz. Okey, jadi dua-dua ni menggunakan pengetuk lah. Kalau pengetuk sarung pekin tu dia lebih kecil. Lebih kecil dan diperbuat daripada tanduk kerbau. Okey, berbeza dengan sarung baron, pengetuk dia menggunakan kayu. Okey, seterusnya kita tengok gambang. Okey, gambang seperti perahu tu. Yang kecil kemudian besar. Itu adalah susunan daripada not yang paling rendah sehingga not yang paling tinggi. Okey, not yang rendah disusun lebih besar lah. Okey, maksudnya kalau kita tengok kanan ke kiri tu, yang kanan tu lebih rendah bunyi dia, manakala yang kiri tu lebih tinggi bunyi dia. Okey, okey, dia menggunakan dua mallet. Dua mallet iaitu tangan kanan dan tangan kiri akan bermain secara serentak ataupun tingkah. Okey, jadi berbeza dengan sarung baron tu, dia menggunakan satu mallet saja ataupun satu pengetuk. Satu pengetuk. Sama juga dengan sarung pekin. Pekin pun hanya main satu saja. Okey, seterusnya kromong ataupun bonang. Okey, bonang ni dia mempunyai dua susunan. Okey, susunan. Okey, susunan bawah dan atas. Setiap susunan tu ada 5 buah. Ada 5 buah. Kita panggil gong kecil. Gong kecil. Okey, gong kecil. Okey, di mana susunan di bawah lebih rendah daripada susunan di atas. Dia susun. Okey, jadi ia juga menggunakan dua tangan. Permainan dia untuk kromong ataupun bonang ni, dia dimainkan serentak ataupun main tu berselang-seli. Tangan kanan dan juga tangan kiri. Okey, cara ataupun teknik permainan tu bergantung kepada gubahan lagu ataupun cara permainan lagu tu tersendiri. Okey, seterusnya kita tengok kepada gong besar dan gong kecil. Okey, gong besar dan gong kecil ni dia ada dua. Untuk gamelan ni dia ada dua gong lah.
Okey, biasanya gong ni adalah penanda masa. Okey, biasanya lagu gamelan ni dia ada 16 bar. 16 bar di mana bar 15 gong kecil akan dimainkan dan bar ke-16 gong besar akan dimainkan. Okey, maksudnya bar ke-15 dan ke-16 tu menandakan lagu tu dah habis satu kitaran. Maksudnya biasanya lagu gamelan ni dia akan main satu hingga ke 3 lah, 3 putaran. Secara asasnya lagu yang dimainkan tu akan berulang-ulang. Okey. Okey, ini adalah gong ni adalah penanda masa. Okey. Okey, seterusnya kenong. Okey, kenong dia sama seperti bonang. Kalau kita tengok bonang dia ada 10 dia punya gong kecil dia tu. Okey, kalau untuk kenong ni dia hanya ada 5. Okey, fungsi kenong ni adalah dimainkan untuk menandakan setiap frasa. Okey, mungkin dia akan dimainkan setiap 2 bar ataupun bar keempat. Okey, menandakan dah habis 2 bar dan seterusnya. Okey, jadi kita tertanya-tanya. Okey, apa not yang ada pada alat muzik gamelan ni? Okey, alat muzik gamelan ni menggunakan scale pentatonik. Okey, scale pentatonik. Ingat baik-baik yang cikgu bagi tahu ni, dia menggunakan scale pentatonik. Okey, scale pentatonik ni biasanya untuk gamelan ni akan guna nombor lah. Okey, nombor 1, nombor 2, 3, 5, 6. Okey, sekali lagi cikgu ulang. 1, 2, 3, 5, 6. Okey, jadi kenapa nombor 4 tak ada? Okey. Nombor 4 ni dia kerana untuk gamelan, kalau kita tengok dia satu tone untuk setiap not pertama dan not kedua tu adalah satu tone. Not keempat tu adalah semitone. Jadi untuk pentatonik dia tak boleh. Dia tidak ada semitone. Dia jarak antara not tu adalah tone. Senang nak ingat. Okay, untuk arah sawak ni kata satu, faham muzik gamelan ni adalah daripada scale pentatonik. Okey, sebab itulah tak semua lagu boleh dimainkan pada alat muzik gamelan. Okey. Okey, sampai situ kita tengok kita tengok secara ringkas video yang cikgu akan putar dalam YouTube. Okey, awak boleh tengok di situ dia akan ada contoh lagu dan nama alat muzik lah. Okey. Hello, Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 5, daripada Kelab Gamelan Politeknik Sultan Mizain, Zainal Abidin. Kami ingin memperkenalkan peralatan gamelan dan kami ingin memainkan sedikit lagu daripada Timbang Burung. Perkataan gamelan berasal daripada perkataan Jawa iaitu gamil yang bermaksud memukul atau tukul. Kemudian, gamelan diperkenalkan ke Pahang dan seterusnya ke Terengganu. Gamelan Melayu biasanya diamalkan dengan menggunakan 9 jenis instrumen yang terdiri daripada 7 jenis alat muzik iaitu keromong yang juga dikenali sebagai bonang, gambang, sarung demung, kenong, gong kecil dan gong besar dan 3 jenis alat muzik daripada kumpulan sarun. Bonang juga dikenali sebagai keromong. Bonang merupakan alat terpenting dalam muzik gamelan, berfungsi sebagai intro lagu. Bonang dimainkan dengan menggunakan pengetuk kayu yang hujungnya berbalut. Sarun terdiri daripada bilah-bilah yang disusun di atas tapak kayu.
Terdapat 3 jenis sarun iaitu sarun demung, sarun penerus dan sarun peking. Gambang. Gambang merupakan alat muzik yang diperbuat daripada kayu keras, mempunyai 21 keping kayu berbentuk 4 segi panjang dan tiap-tiap satu berbeza ketebalan dan panjang. Biasanya dimainkan menggunakan 2 bilah kayu, pengetuk yang dipanggil mallet. Cara memainnya dengan mengetuk menggunakan kedua-dua belah tangan dengan serentak. Gong. Terdapat 2 jenis gong yang berbeza dari segi saiz yang dipanggil sebagai gong besar dan gong kecil. Alat muzik ini diperbuat daripada logam seperti gangsa, tembaga atau besi dengan menggunakan teknik acuan. Gong digantung pada rak kayu dan dipukul pada bahagian busuk dengan menggunakan sebatang pemukul kayu yang berbalut. Gong merupakan alat utama yang menjadi pelengkap utama sesuatu gubahan muzik gamelan. Kenong. Kenong sejenis alat yang diperbuat daripada gangsa dan berfungsi sebagai alat kolotomik dalam muzik gamelan. Mempunyai pitch yang tetap iaitu fixed pitch yang diasaskan kepada western tempered pitch. Terdiri daripada 5 biji gong bersaiz sederhana yang disusun mengikut bunyi 1, 2, 3, 5, 6. Bunyi I diganti dengan 1. Memandangkan alat kenong diletakkan di tempat yang lebih tinggi, maka pemain memerlukan tempat duduk untuk yang sama tinggi dengan alat ketika memainkan instrumen kenong ini. Gendang. Gendang merupakan salah satu alat muzik tradisional yang sangat signifikan dalam masyarakat Melayu. Gendang merupakan alat muzik yang terpenting dalam muzik tradisional Melayu seperti wayang kulit, minora dan gamelan. Permukaannya diperbuat daripada kulit kambing atau lembu yang direnggangkan menggunakan rotan. Baluhnya diperbuat daripada jenis kayu keras seperti kayu nangka atau merbau. Okey, jadi kita telah kenal pasti daripada video tu kita dah tengok macam mana alat muzik gamelan tu dimainkan, apa nama dia. Okey, jadi seterusnya kita akan tengok permainan alat muzik gamelan secara ensemble. Okey, kita tengok satu ensemble lah. Okey. Okey, lagu untuk gamelan DK Puteri. Ini adalah lagu pop contoh lagu popular yang boleh dimainkan pada alat muzik gamelan. Kalau lagu Timbang Burung tu lagu tradisional. Okey, tanpa masa kita tengok 2, 3, go. Okey, jadi
kita telah tengok persembahan. Contoh persembahan gamelan, iaitu lagu DK Puteri. Okey, jadi selepas kita baca dan kenal pasti ensemble gamelan. Okey, kefungsian dia adalah muzik gamelan ni sering dimainkan dalam majlis diraja, acara rasmi dan juga majlis keramaian. Okey, fungsi dia sekarang ni adalah untuk penyeri kepada majlis. Biasanya untuk majlis perkahwinan. Itu adalah fungsi-fungsi dia lah yang perlu pelajar-pelajar tahu. Jadi perlu kita ambil tahu muzik yang tradisional Malaysia, kerana kita dapat menghargai kebudayaan kita dan kita dapat berbangga dengan apa yang kita ada di Malaysia ni. Okey, jadi sedikit latihan cikgu bagi pada di luar sana. Sedikit latihan. Untuk kelas cikgu sendiri pun sedikit latihan lah mengikut buku teks ni. Okey, cari info tentang gamelan Melayu, tuliskan tentang perkara berikut. Okey, yang pertama sejarah ringkas. Yang kedua, contoh lagu gamelan. Contoh selain daripada cikgu cerita tadi lah. Sebolehnya awak catat sedikit supaya kita explore apa lagu yang boleh dimainkan. Lagu tradisional ataupun lagu popular. Okey, sekarang ni untuk nombor 2, Mak turun video berkaitan dengan permainan gamelan. Okey, tonton lebih banyak video di YouTube. Okey, persembahan gamelan, mana-mana persembahan. Okey, untuk gamelan ni dia sekarang ni dia ada satu pertandingan. Banyak pertandingan lah. Okey, pertandingan peringkat negeri, kebangsaan pun ada. Okey, kalau di MRSM tu dia ada satu festival kebudayaan di mana pertandingan gamelan, ensemble gamelan, ensemble Cak Lempong. Okey, jadi muzik gamelan ni menjadi satu muzik yang penting untuk masyarakat dan juga pada kita lah sebagai pelajar untuk mengenali budaya kita sendiri. Okey, jadi habis kat situ untuk gamelan. Jadi cikgu nak awak baca balik dan explore lagi tentang gamelan. Okey, seterusnya kita pergi masuk kepada notasi muzik. Okey, jadi notasi muzik ni cikgu tak pergi lama lah kerana dah 20 minit dah. Jadi cikgu akan tunjuk pada awak. Kita akan baca sama-sama dan pelajar mesti tulis. Membaca menulis ni dia mesti praktis. Okey, hari ni jadi kita akan belajar tanda rehat. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar tentang note music. Okey, semi brief, minim dan juga crochet. Okey, jadi hari ni kita akan belajar tanda rehat untuk note-note semi brief, minim dan juga crochet. Okey, tanda rehat kita baca dulu. Pada pembelajaran yang lepas, kamu telah mempelajari jenis note crochet, minim dan semi brief. Terdapat juga simbol yang tidak dibunyikan. Simbol-simbol tersebut dikenali sebagai tanda rehat. Okey, info muzik, tanda rehat crochet juga ditulis seperti dalam gambar rajah tu lah. Ini adalah contoh tanda rehat crochet juga. Okey, tanda rehat crochet ni kalau kita boleh tengok, sepatutnya dia mesti seperti huruf 1. Dia seperti cacing pun ada juga. Okey. Okey, kalau kita tengok 3 jenis note ni. Okey, crochet kita tahu nilai dia adalah 1. Okey, tanda seterusnya adalah, simbol seterusnya adalah note music minim. Okey, tanda rehat dia seperti topi. Topi magician tu lah. Topi yang ada lereng tu. Okey, seterusnya topi terbalik. Okey, topi terbalik sama dengan note music semi brief. Okey, semi brief tu nilai dia 4. Okey, jangan tukar. Kerana dia lebih kurang sahaja. Cuma topi terbalik dan topi yang duduk dalam keadaan biasa dan juga terbalik.
Okey, untuk topi yang simbol seperti topi biasa ni adalah minim, nilai dia 2. Manakala untuk semi brief pula adalah topi terbalik. Okey, jadi biasanya tanda rehat. Kita tengok tanda rehat tu, cara tulis dia, cara menanda untuk tanda. Buat tanda rehat tu, okey, dia menggunakan, kalau tengok kepada crochet, okey, tanda rehat crochet dia menggunakan keseluruhan garis baluk tu. Okey, kalau ada garis baluk tu 5 lah dia. Daripada atas ke bawah dia menggunakan ke-5. Okey, seterusnya minim. Okey, dia menggunakan pada ruangan kedua sebelah atas. Ruangan kedua sebelah atas. Okey, ditulis ruangan kedua sebelah atas. Okey, seterusnya semi brief. Okey, ruangan garis kedua sebelah atas. Okey, jangan beza lah. Awak kena tengok beza dia lah. Yang ni ruangan kedua sebelah di tengah. Ruang garis ketiga di tengah-tengah, di bawah tu. Okey, dia kalau semi brief di garis kedua sebelah atas. Itu beza dia, kena tahulah. Okey, jadi untuk nilai. Okey, untuk nilai, kalau kita tengok, biasanya kalau tanda rehat ni kita sebut sebagai rest. Okey, rest. Okey. Okey, jadi kalau rest crochet dia kita sebut satu rest. Okey. Okey, untuk minim kita akan sebut 2 rest. Rest. Okey. Untuk semi brief pula kita sebut 4 rest lah. Okey, rest. Untuk kita baca, untuk bacaan pola irama lah, biasanya kita akan praktis rest. Okey, nanti kejap lagi cikgu tunjuk. Okey, jadi yang ni penting. Semua sekali pelajar-pelajar perlu buat latihan. Okey. Yang ni untuk menguji kefahaman kita, penguasaan kita untuk notasi muzik ni. Okey. Ini adalah soalan matematik sahaja. Okey, tak apa cikgu bagi tahu, cikgu guide untuk yang ni. Okey, pelajar cuma praktis di rumah sahaja untuk menulis. Okey, jadi isikan tanda rehat yang betul pada ruangan yang disediakan. Okey, nombor 1 A. Okey, dash plus dash sama dengan itu tanda rehat untuk minim. Topi, bentuk topi tu tanda rehat untuk minim. Jadi dia suhisi tanda rehat. Tanda rehat apa yang ditambah dengan tanda rehat apa menjadikan sama dengan tanda rehat minim. Okey, jadi jawapan dia crochet, tanda rehat crochet tambah tanda rehat crochet. Okey, sama dengan tanda rehat minim. Okey, seterusnya nombor 1B. Okey. Okey, rest minim campur dash sama dengan tanda rehat semi brief. Okey. Okey, jadi yang kita tahu tadi, minim nilai dia 1. Crochet nilai dia 1. Okay, jadi sekarang ni tanda rehat dah ada 2 untuk minim. Okey. Nilai dia dah ada 2, jadi kita perlu tambah crochet tambah crochet. Okey, tanda rehat crochet tambah tanda rehat crochet sama dengan tanda rehat semi brief. Dicampur dengan tanda rehat minim tadilah. Okey, seterusnya isikan satu not atau tanda rehat pada ruangan yang disediakan. Okey. Awak bebas kalau dia tulis note, kena lukis note lah. Okey, untuk nombor 2A. Okey, crochet campur apa? Sama dengan semi brief. Jadi jawapan dia adalah note minim. Okey, untuk B. Okey, minim campur apa sama dengan campur tanda rehat apa sama dengan semi brief. Okey, jadi kat sini kita tengok note. Untuk note kita guna crochet dan juga untuk tanda rehat kita guna tanda rehat crochet sama dengan semi brief. Okey, seterusnya D.
Okey. Okey, note campur tanda rehat sama dengan semi brief. Tanda rehat semi brief. Okey, jawapan dia adalah yang ni awak bebas lah nak lukis apa nak tulis apa. Okey, note ni kita boleh guna dua note crochet campur tanda rehat minim. Sama dengan semi brief, tanda rehat semi brief. Okey. Okey, jadi untuk latihan kita dah selesai. Okey, pelajar boleh komen jika tak faham. Pada ruangan komen tu boleh tanya soalan direct pada cikgu. Cikgu boleh jawab secara terbuka supaya yang lain lebih jelas. Okey. Okey, yang ni adalah tepuk irama. Okey, teliti dan tepuk corak irama di bawah. Okey, tadi kita telah belajar. Yang ni kita untuk aplikasi lah. Okey, tengok yang atas tu. Okey. Di bawah tu ada kiraan. Okey, dalam yang ni kita panggil pola irama. Corak irama. Jadi dia ada 4 bar. Okey, dia ada nombor di bawah tu untuk kiraan. Okey, dia ada rest dan juga note yang perlu kita tepuk dan rehat. Okey. Okey, kiraan dia 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey, kita boleh aplikasi untuk crochet ta, untuk minim ta a, untuk semi brief ta a a a. Okey. Okey, ready? Kita mula. Okey, ready. 3 4. Ta a, rest. Ta a. Sorry, sekali lagi. Okey, sepatutnya ta untuk yang pertama tadi. Okey, ready, sekali lagi. 1 2 3 4. Ta rest. Ta rest. Ta a, rest. Ta a. Okey, nampak tak? Cikgu akan sebut kalau crochet, cikgu akan sebut ta. Okey, setiap kali crochet, cikgu akan sebut ta. Untuk rest, cikgu akan sebut rest lah. Okey, untuk minim ta a. Untuk semi brief ta a. A tu dia jadi 3 kali. Okey, sekali lagi cikgu buat latihan yang atas yang berwarna orange tu. Okey. Ready? 1 2 3 4. Ta rest. Ta rest. Ta rest. Ta okey, dapat. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang berwarna hijau. Okey, yang berwarna hijau. Okey, untuk yang berwarna hijau kita analisis dulu dia punya ta dia. Okey, dia sama sahaja seperti yang atas tu. Okey, kiraan 1 2 3 4 juga. Okey, kita akan aplikasi menggunakan perkataan ta untuk crochet, ta a untuk minim. Okey, untuk semi brief ta a. Okey. Okey, ready untuk bacaan untuk yang berwarna hijau ni. Okey, ready. 1 2 3 4. Ta rest. Ta a, rest. Ta a. Okey, dapat Okey. Okey, ready, sekali lagi. Ready, 1 2 3 4. Ta rest. Ta a, rest. Ta a. Okey, dapat Okey, ataupun cikgu cuba buat dalam kiraan. Okey. Okey, 1 ready, 1 2 3 4. 1 rest. 3 rest. 3 4. 1 2 rest. 1 2 3 4. Okey. Okey, itu kiraan dan sebutan untuk kita
aplikasi. Benda ni perlu dilatih supaya kita dapat baca pola irama ataupun corak irama dengan baik lah. Sebab tu kita aplikasi pada alat muzik. Okey, last sekali untuk hari ni kita tengok Ayuh bermain, itu bilangan pemain 5 orang murid. Peralatan kertas dan pensel untuk menulis not. Okey, atas tu ditanya siapa juara. Okey, 5 orang murid dipilih untuk menulis corak irama yang ditepuk dan dimainkan kot. Ditiru oleh guru. Sesiapa yang salah menulis corak irama akan diganti dengan murid baru sehingga tinggal seorang murid yang akan menjadi juara. Okey. 5 orang murid dipilih untuk menulis corak irama yang ditepuk. Okey, jadi seorang tepuk, seorang yang akan tulis. Jadi ini adalah satu permainan lah, sesuai jika berada di sekolah. Okey, boleh juga diaplikasikan di rumah. Okey, mungkin ada abang ke adik ke, kita boleh aplikasi permainan ni untuk melatih kita punya keupayaan membaca dan mengingat. Okey, membaca dan mengingat not muzik tu berapa kali perlu ditepuk, apa perkataan dia, apa macam mana kiraan dia. Okey. Okey, jadi untuk hari ni kita dah habis dua bidang sambal apresiasi muzik dan juga notasi muzik. Okey, jadi apa yang cikgu bagi tahu perlu tulis, perlu buat latihan, perlu ditulis lah, perlu dibuat. Okey. Untuk kemahiran kita juga supaya kita dapat membaca dan menulis notasi muzik dengan baik dan juga mengingat apa yang kita telah pelajari. Okey, jadi setakat tu sahaja dulu kita punya PDPR. Okey, cikgu harap awak semua berada dalam keadaan yang dipermudahkan dalam segala urusan dan sihat walafiat di samping keluarga. Okey, sehingga berjumpa lagi, jangan lupa share, komen untuk penambahbaikan, like atau unlike kalau anda suka ataupun sebaliknya, dan seterusnya subscribe untuk video yang seterusnya lah, pembelajaran kita. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.